السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah pun berada pada ayat 131 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurnia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sebelum rahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang lalu kita telah bincangkan beberapa hadis yang berkaitan tentang bagaimana penilaian Nabi SAW terhadap kehidupan dunia ni. Dunia tidaklah dihalang terus untuk dinikmati, tapi diambil padanya dengan penuh hikmah agar tidak melupakan kita kepada destinasi yang sebenar. Kerana Nabi telah pun mengingatkan kita, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu kat dunia ni seperti seorang yang asing berdagang. Bayangkan tuan-tuan, kita berada di tempat, di sebuah hotel untuk menjalani kursus ataupun apa jua yang kita lakukan sementara waktu berdagang. Kita seorang yang asing, pemusafir. Adakah kita bawa semua keperluan daripada rumah ke situ? Dapurnya, bajunya, segala yang ada semua kita bawa? Tidak tuan-tuan. Kita akan bawa benda yang paling diperlukan, paling minima yang boleh, kerana mengelakkan kesukaran dalam perjalanan. Maka itulah bandingan dunia. Ambil mana yang kamu rasakan, ambil. Kamu seorang peniaga, besarkan perniagaan kamu, tapi hendaklah kamu ingat, jadikanlah dia sebab untuk kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih faham tentang kehidupan kamu sendiri. Itu sebab di kalangan para sahabat memahaminya dalam konteks yang berbeza-beza. Seorang yang kaya seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kayalah kamu, dengan kekayaan itu menyebabkan kamu masuk syurga Allah. Kamu menaja ramai orang keliling kamu dengan zakat, dengan bantuan, dengan infak, dengan peluang pekerjaan yang halal. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya di Madinah, masuki syurga, terbilang 10 yang awal masuki syurga bandingkan ummah keseluruhannya. Kekayaanmu tidak pernah menghalangmu untuk masuk syurga, wahai saudara. Perhiasan dunia ni adalah untuk menguji iman seseorang. Allah tidak melarang seorang daripada memiliki perhiasan dunia, tapi pandai-pandailah memakainya. Jangan lupa bahawa perhiasan itu merupakan nikmat dan rahmat Allah SWT yang wajib disyukuri. Janganlah hati dilekatkan kepada perhiasan itu, kerana ia tidak akan bawa kamu ke akhirat. Yang bawa kamu ke akhirat adalah ketakwaan kamu dan amal salih yang kamu lakukan. Alangkah indahnya satu tamsilan yang dikemukakan oleh seorang hakim, seorang bijaksana. Saudara memiliki 3 orang saudara. Tuan ada 3 orang saudara. Saudara yang pertama amat saudara sayangi, amat tuan sayangi. Segala keperluannya dia penuhi. Bayangkan orang ini, siapakah dia agaknya? Yang kedua, saudara sangat sayang kepadanya, tapi separuh hati. Apa dia nak, kita penuhilah mana yang mampu. Selain daripada itu, kita tidak lagi memenuhinya. Separuh hati, sayang, Alhamdulillah sayang. Tapi ada seorang yang kita benci dan meluat menengoknya. Saudara juga, tapi kita meluat melihatnya. Tiba-tiba ditakdirkan Allah SWT, satu ketika kita telah pun ditangkap kerana satu tuduhan palsu.
Maka kita pun menelpon lah yang pertama yang amat kita sayang, kita beri kepadanya segala kemewahan, apa yang dia nak semua kita penuhi. Bayangkanlah kalau ini merupakan anak kita. Tiba-tiba dia berkata, minta maaf lah bang, minta maaf lah pakcik, saya ada kerja lain, pakcik nak kena tahan polis, itu urusan pakcik lah, saya tak boleh nak buat apa-apa, ni pun waktu malam. Bayangkan tuan-tuan, orang kita sayangi tiba-tiba berkata begitu kepada kita. Yang kedua pula berkata, bila kita telefon yang kita sayang tapi tidaklah sehebat yang pertama, sederhana, kita menelefonnya, tolong datang, saya ada urusan penting, saya sedang nak ditangkap. Dia kata, baik pakcik, baik tuan, baik saya akan datang ke rumah. Tapi setakat itulah, kalau bawa ke balai saya mohon maaf, saya tak boleh nak mengiringi lagi, kerana waktu malam saya nak tidur. Allah, kecewanya hati. Tapi tak apalah, datanglah ke rumah, tolonglah bagi penerangan apa yang mampu, penjelasan dan sebagainya, sokongan untuk saya, moral atau sebagainya. Yang ketiga, yang kita meluat melihatnya itu, kita menelefonnya, saudara tolong datang, saya ada urusan penting, saya sedang ditahan. Kita meluat, benci padanya, tapi simpan juga nombor telefonnya. Maka yang ketiga berkata, baik tuan, saya datang, saya akan ikut. Kalau di kebalai saya pun saya akan pertahankan tuan. Tuan masuk lokap pun saya sanggup di lokap bersama-sama. Tuan-tuan tahu tak tiga saudara kita ni siapa dia? Yang pertama yang sangat kita sayang, yang takkan bantu kita adalah harta kita. Yang kedua yang kita sayang padanya, tapi dia tetap juga tak boleh membantu kita melainkan sedikit saja, itulah keluarga kita. Dan yang ketiga, yang kita benci tengoknya itu, kita tidak meraihkannya, barangkali sama sekali kita tak meraihkannya, menolaknya ke tepi, tak penting lahir kita, itulah masalah kita. Kalau dalam masalah itu tidak kita lakukan dengan baik, bagaimana dia boleh menahan kita dalam barzah kelak? Dialah akan teman kita masuk syurga, dialah akan teman kita masuk yang lahat, saudara. Boleh tak dia bantu kalau dia kurus kering? Boleh tak dia bertahan dengan kita kalau dia pun tak cukup zat? Kerana kita di dunia berkira-kira untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang Allah ingatkan kita. Dunia untuk diambil, tapi perhatikanlah niat kamu bagaimana menguruskannya. Jadi peringatan Allah SWT ni jadi pegangan, menjadi satu pegangan teguh bagi Nabi Muhammad SAW, bahawa Allah SWT berikan kepadanya dunia, ambillah sedapat mungkin, tapi jadikanlah ia sebab untuk engkau masuk syurga Allah SWT. Nabi kita dah bincang merupakan penakluk dunia, seluruh tanah Arab telah memasuk di bawah naungan baginda SAW. Mengikut aturan peperangan, harta rampasan yang kita belajar dalam surat Taubah dahulu, di medan perang ini yang diperolehi oleh Nabi Muhammad SAW ini dibahagi 5. 4/5 dibahagikan kepada mujahidin yang pergi perang, dan 1/5 lagi menjadi hak Allah SWT dan Rasulnya SAW. Tegasnya menjadi hak baginda SAW. Jadi kesempatan terbuka luas jika baginda ingin perhiasan dunia itu. Tapi Allah telah merintahkan kepada Nabi agar memandang, agar jangan memandang pandangan pada harta ni dengan pandangan bernafsu. Sebab jiwa manusia bila telah dipengaruhi oleh benda, sukar baginya untuk melepaskan diri daripadanya. Kerana itu Nabi Muhammad SAW telah pun mengajar kita dengan sabda baginda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu lakum min zahratid dunya. Qalu wa ma zahratud dunya ya Rasulullah? Qal barakatul ard. Dalam hadis Ibn Abi Hatim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardah, Nabi telah bersabda, sungguhnya benda yang paling aku takut sekali ke atas kamu semua, wahai umatku, bila Allah membukakan untuk kamu perhiasan dunia. Zahratid hayatid dunia, zahratid dunia, Allah buka untuk kamu bunga dunia. Para sahabat tanya, wahai Nabi, apa maksud perhiasan bunga dunia tu? Jawab Rasulullah SAW, iaitu harta yang banyak yang Allah berikan kepada kamu. Jadi zahratid dunia ni, zahra, bunga yang kembang mekar. Qatada dan Suddi menjelaskan bahawa zahratid dunia ni maksudnya bunga yang kembang dan kemudian dia akan layu. Ini juga dipilih oleh Qatada, dan katanya pandangan ini merupakan pandangan yang amat sesuai, kerana perhiasan walau bagaimana hebat sekalipun, dia hanya sementara sahaja. Kalau kita ambil bunga letak dalam jambangan, tak lama kemudian dia akan layu. Maka itulah kedudukan dunia yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah engkau tertipu dengannya. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan sekalian, perkataan tamuddanna wala tamuddanna diambil perkataan madda. Madda ni dia sudut harfiah, merujuk kepada memanjangkan. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz, dua kamus yang baik untuk tuan-tuan memahami bahasa Al-Quran Karim.
Jadi memanjangkan di sini maksudnya melontarkan pandangan dengan penuh rasa kagum, rasa cinta. Jadi dari sini larangan boleh kita fahami sebagai larangan untuk menaruh perhatian yang luar biasa, keinginan yang mendalam, rasa takjub pada perisian dunia yang terutamanya dimiliki oleh orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh lalu kita telah bincang al-ata la ya'ni al-ikram wal man'u la ya'ni al-ihana. Pemberian yang Allah beri kepada setengah golongan janganlah kamu harapkan ia menjadi tanda sayang Allah kepadanya. Tidak, sebaliknya. Allah beri pada Fir'aun kerana Allah tarik balik semua. Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sabar dan mengetahui merupakan ujian oleh Allah SWT. Lalu Nabi Sulaiman telah berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Kadang-kadang ada setengah orang dia tulis ayat ni pada bangunan dia yang besar, wisma dia yang besar, premis dia yang hebat. Hadza min fadli rabbi. Kita biasa lihat perkataan ni dekat hotel-hotel di Tanah Suci Mekah sebagai contohnya, dan Madinah. Dia tulis besar, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kata-kata Nabi Allah Sulaiman agar dia ingat pemberian Allah SWT ni di dunia bukanlah tanda sayang. Ya, kepada orang saleh betul tanda sayang, tapi dalam masa yang sama dia merupakan ujian juga. Janganlah lalai. Jadikanlah dia sebab untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gunakan perkataan di sini, ma mata'na bihi azwajan minhum. Azwajnya adalah jamak perkataan zauj. Ada yang cuba memahami, menjelaskan maksud di sini adalah keragaman golongan-golongan orang-orang kafir ataupun pasangan-pasangan lelaki dan perempuan yang mereka miliki, baik dalam arti kata persoalan kerana kecantikan, ketampanan ataupun kerana kehebatan rumah tangga mereka. Jadi merujuk kepada dua-dua sekali. Dengan pakaiannya dia hebahkan pula berapa nilai harga, gelangnya berapa nilai harga, kasutnya pada makan malam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermasalah saudara membaca ni. Kan baik kalau baca Al-Quran Karim, daripada baca perkembangan artis-artis antarabangsa ini. Mereka takkan bagi syafaat kepada kita, tuan-tuan. Quran yang akan bagi syafaat kepada kita. Buang masa baca benda-benda dongeng, benda-benda yang tak bermanfaat ni, tuan-tuan. Ingat, ke akhirat besok Allah SWT akan tanya kesihatan yang Allah beri kepada kita, kesempatan yang ada, di mana habiskan? Habis membaca cerita-cerita seperti itu. Kita baca pun kita terperdaya lah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Memanglah para penderhaka ni boleh jadi memiliki hiasan dunia, kenikmatan yang amat menggiurkan. Jadi umat Nabi Muhammad SAW diingatkan melalui pesanan kepada Nabi Muhammad SAW ini, jangan sekali-kali engkau mengarahkan kedua matamu dengan penuh rasa tertarik, rasa kagum, rasa takjub terhadap macam-macam kurnian Allah SWT kepada mereka. Sebenarnya pemberian tersebut hanyalah merupakan bunga kehidupan dunia sementara, yang sementara dia akan layu, dia akan punah, dia akan sirna. Ini bahasa-bahasa yang orang sastra gunakan. Jadi Allah memiliki kurnia yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kamu. Dan ketahui bahawa kurnia Allah SWT itu bagi mereka yang taat di dunia juga akhirat ni lebih baik, lebih kekal daripada pandangan kamu, penilaian kamu terhadap kurniaan kepada orang-orang lain itu. Kata Rabbik dalam ayat ini, warizqu Rabbik, rezeki daripada Tuhanmu, mengisyaratkan bahawa apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT itu benar-benar baik, impaknya baik bagi orang yang menerima. Jadi sebenarnya apa pun yang diperoleh oleh seorang merupakan kurnia yang bersumberkan daripada Allah SWT. Tapi kalaulah ia diperoleh dengan sumber yang haram, pastilah ia akan memberikan kesan yang buruk dalam kehidupan di dunia, dan lebih malang lagi kalau berkeadaan seperti itu di akhirat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah yang harus kita faham, yang sepatutnya kita faham daripada ayat peringatan untuk Nabi Muhammad SAW ni, bukan secara spesifik ni per Nabi semata-mata. Lebih penting lagi kepada orang macam kita ni untuk faham bahawa anugerah Allah SWT ni lebih besar. Janganlah kamu terkejut melihat apa yang Allah berikan itu. Kamu pun kagum, kamu pun cuba nak dapat apa yang daripada mereka. Mereka mendapat daripada mana pun, membujur lalu melintang sapu. Semua benda yang asalkan ada fulus, semuanya lulus. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus faham. Katakan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akhirat besok rezeki yang halal itu dihisab, yang haram itu akan diazab. Takut tak tuan-tuan dengar ayat ini? Yang halal itu dihisab, yang haram itu akan menyebabkan diazab.
Apabila yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian tentang ayat di sini Allah gambarkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dalam kitab kita tafsir, sebagai contohnya tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir, meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya yang bernama Aslam itu, beliau berkata, saya dan Yarfa' bermalam di rumah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni memiliki waktu khusus bangun pada waktu malam untuk salat. Barangkali dia tidak bangun kerana kami menginap di rumahnya pada malam itu, maka kami pun berkata, kalau dia tidak bangun pada malam ini sebagaimana biasanya, maka kami, apa yang perlu kami buat? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nanti kita sambung kali ini dalam kuliah akan datang tentang apakah yang disaksikan mereka berdua terhadap perilaku Umar Khattab radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini, kefahamannya kepada ayat ini. Kita faham Quran untuk amalan diri kita, tuan-tuan. Bukan kita sibuk bercerita kepada orang lain, akulah orang paling alim pada tafsir, akulah paling alim kepada ayat Quran. Kita sendiri jadi macam tukang repair kereta, mekanik kereta. Kereta kita layak disumbat, dicampakkan ke lombong. Kita jadi seorang tukang rumah, rumah kita macam ruang ayam. Kita sibuk merepair rumah orang lain. Jangan jadi seperti itu, tuan-tuan. Baca Quran ni untuk mengamalkannya macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, baca dan bekas dalam hati, bertindak dengan plan of action untuk diri sendiri dan keluarga, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan lihat perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.